Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rasyada umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi bertemu di alam maya ini, ya, bagi tujuan meneruskan pelajaran ulang kaji pelajaran akhlak tahun 6 insya-Allah. Jadi apa khabar semua? Saya doakan murid-murid SRA Sungai Serdang dan sesiapa sahaja yang melihat video ini dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta insya-Allah. Jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk tajuk yang seterusnya, iaitu pelajaran yang keempat, sifat mazmumah. InsyaAllah hari ini kita akan masuk sifat mazmumah yang ketiga selepas sifat mazmumah yang pertama, iaitu hubbud dunia. Ingat kembali apa pelajaran yang pertama, sifat mazmumah yang pertama hubbud dunia, seterusnya yang kedua takabur, dan ketiga insyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk ujub, ya, ujub. Jadi dalam tajuk ujub ini terdapat 6 tajuk kecil yang murid-murid kena tahu, iaitu yang pertama, apa pengertian ujub. Yang kedua, dalil larangan ujub. Ketiga, ciri-ciri orang yang ada sifat ujub. Yang keempat, cara-cara menjauhi sifat ujub. Kelima, akibat ujub. Dan yang keenam, fadilat menjauhi ujub. Kita terus masuk tajuk kecil yang pertama, apa pengertian ujub, ya, di dalam buku teks pelajaran akhlak tahun 6 muka surat 54 insya-Allah. Kita terus, apakah pengertian ujub? Ujub ialah merasa kagum dengan kehebatan diri sendiri. Pendek je. Ujub ialah merasa kagum dengan kehebatan diri sendiri. Ada 6 perkataan, ya. Ujub ialah merasa kagum dengan kehebatan diri sendiri. Bahaya sifat ni. Kadang-kadang dengan kebijaksanaan kita, kepandaian kita, contohnya berlari pantas dalam sukan, contohnya, kadang-kadang dalam hati ni ada perasaan rasa hebat, lebih hebat daripada orang lain. Itu pun kadang-kadang ada sedikit perasaan ujub tu, ya, merasa hebat dengan kehebatan diri sendiri. Bahaya sifat tu. Jaga-jaga. Apabila timbulnya perasaan itu, cepat-cepatlah istighfar. Astaghfirullahalazim. Seterusnya tajuk kecil yang kedua, dalil larangan ujub di dalam Al-Quran, ya, di dalam surah At-Taubah ayat 25 Allah ada berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak peperangan dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan bilangan, dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Ustaz ulang sekali. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan peperangan dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Masya Allah. Bayangkan, dengan disebabkan kemenangan peperangan tu, muncul dalam hati itu rasa megah,
dengan kemenangan itu kerana bilangan tentera yang ramai. Itu pun dikira sifat ujub tu. Hati-hatilah bila adanya sifat ujub dalam hati ni, cepat-cepatlah istighfar. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat ujub ini. Jadi kita terus masuk tajuk kecil yang ketiga, iaitu ciri-ciri ujub. Di dalam buku teks muka surat 55 ada 4 ciri ujub. Yang pertama, merasa dirinya hebat. Yang kedua, suka merendah-rendahkan orang lain. Dia dah rasa hebat dalam hati tu, dalam diri tu, dia rendah-rendahkan pula orang lain. Tak baik. Ketiga, sombong dengan kelebihan yang dimiliki. Sepatutnya dengan kelebihan yang kita ada ni, kita kongsikan, kita berikan kepada sahabat kawan kita yang lain, ya. Biar sama-sama ada kelebihan itu, bukannya pentingkan diri sendiri. Keempat, sukar untuk mendengar nasihat. Dia dah rasa hebat, lebih hebat daripada orang lain. Bila orang yang tak hebat tu beri nasihat kepadanya, dia tegur, contohnya ada kesilapan yang dilakukan, dia sukar untuk mendengar nasihat yang diberi. Hati-hatilah bila ada sifat ujub tu. Sepatutnya apabila kita nak jadi baik, kita kena sentiasa mendengar nasihat daripada orang lain. Tajuk kecil yang keempat, cara-cara menjauhi ujub. Dalam buku teks muka surat 55 terdapat 4 cara untuk menjauhi sifat ujub. Yang pertama, sentiasa merendah diri. Sentiasa merendah diri, tawaduk dengan apa yang kita ada, Jangan bangga sangat dengan kelebihan yang kita ada. Kelebihan yang kita ada tu siapa yang beri? Allah SWT yang beri. Bila-bila sahaja Allah boleh tarik kelebihan dan kehebatan yang kita ada. Sebab itulah kita kena sentiasa merendah diri. Cara yang kedua untuk menjauhi sifat ujub, berdoa dijauhi daripada sifat ujub. Selepas solat tu, contohnya doalah dalam bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada sifat ujub. Doa. Yang ketiga, bergaul dengan rakan-rakan yang berakhlak mulia. InsyaAllah bila kita mendekati, menghampiri dengan kawan yang baik, dengan kawan yang tidak ada sifat ujub, insya-Allah kita pun akan menjadi sepertinya. Yang keempat, selalu bermuhasabah diri. Contohnya sebelum tidur tu kita muhasabah diri, fikir kembali daripada pagi, awal pagi kita bangun, ada tak dosa yang kita lakukan. Contoh kalau ada, istighfar, minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita semua diampunkan dosa, tidak kira kecil ataupun besar. Terus kepada tajuk kecil yang kelima, iaitu akibat bersifat ujub. Buku teks Akhlak tahun 6 muka surat 56. Terdapat 4 akibat bersifat ujub. Yang pertama, terhapus pahala amalan yang dilakukan. Tak jauh lah, sia-sialah ibadah yang dilakukannya. Contohnya sebelum ini kita rajin melakukan ibadat, tiba-tiba ada terdapat sifat ujub dalam hati itu, terhapus pahala amalan yang dilakukannya. Na'udzubillahi min zalik. Tak jauh lah, Sebab itulah bila ada sifat ujub dalam hati itu, cepat-cepatlah istighfar. Jangan bangga dengan kehebatan diri. Akibat yang kedua, punca berlaku pergaduhan dan permusuhan. Ini selalu berlaku dekat sekolah ni. Bila ada murid, sesama kawan, bila seorang tu lebih hebat daripadanya, yang kemudian yang kawan tu tidak boleh terima, sehinggalah mewujudkan pergaduhan dan permusuhan. Ini akibat yang kedua bila ada sifat ujub. Akibat yang ketiga, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Nabi Muhammad tak suka orang yang ada sifat ujub ni. Akibat yang keempat, rakan-rakan akan menjauhkan diri. Ini berkait rapat dengan akibat yang kedua, Bila bergaduh, bermusuh, rakan-rakan pun akan menjauhkan diri daripada orang yang ada sifat ujub. Seterusnya muka surat 57, fadilat menjauhi sifat ujub. Kesan
kebaikan apabila kita menjauhi sifat ujub. Ada 5 perkara fadilat menjauhi sifat ujub. Yang pertama, ikhlas dalam melakukan amal soleh. InsyaAllah bila kita melakukan sesuatu perkara itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ujub dalam hati itu akan hilang. InsyaAllah Allah akan lindungi kita daripada sifat ujub. Fadilat yang kedua, sentiasa merendah diri. Kita tak boleh bangga dengan kehebatan diri. Kita kena ingat kehebatan yang kita ada ni, siapa yang beri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita kena ingat, bila-bila sahaja Allah boleh tarik nikmat yang kita ada. Yang ketiga, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, fadilat keempat, disayangi dan mendapat ramai kawan. Disayangi dan mendapat ramai kawan. Kawan-kawan ni suka kepada orang yang ada sifat baik, yang berakhlak mulia dalam diri ni. Tak ada orang suka orang yang bersifat ujub ni. Kawan-kawan akan jauh daripada diri kita. Dan fadilat yang kelima, mengakui kelebihan orang lain. Kita kena tahu yang mana walaupun kita ni hebat dekat sekolah tu, ada lagi yang lebih hebat daripada kita. Mungkin bukan di sekolah, di luar sekolah sana. Jadi di dalam tajuk ini, sifat ujub, yang mana 3 perkara yang membinasakan, 3 perkara yang boleh merosakkan diri, iaitu yang pertama, kedekut yang dipatuhi. Buku teks muka surat 58. 3 perkara yang membinasakan, iaitu yang pertama, kedekut yang dipatuhi, kedekut. Yang kedua, hawa nafsu yang diteruti. Terlampau sangat ikut kehendak diri. Apa yang hawa nafsu nak, ikut je. Dan yang ketiga, perkara yang membinasakan diri, kagum pada diri sendiri. Sebab itu kita hidup kat dunia yang sementara ni kena sentiasa merendah diri, tawaduk. Allah yang beri nikmat semua ni. Sebab itulah kita tak boleh bangga sangat dengan kehebatan diri ni. Contohnya kalau ada ilmu tu, jangan berlagak, jangan sombong, kongsikan pada kawan-kawan dengan ilmu yang ada tu. Jadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita boleh mengamalkan satu doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Maksudnya, ya Allah, hindarkan diriku daripada kerosakan akhlak dan kerosakan amal dan kerosakan hawa nafsu dan penyakit-penyakit. InsyaAllah kita ulang sama-sama dalam buku teks Akhlak tahun 6 muka surat 58. Kita boleh amalkan doa ini selepas solat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, hindarkan diriku daripada kerosakan akhlak dan kerosakan amal dan kerosakan hawa nafsu dan penyakit-penyakit. Boleh amalkan. Setakat ini saja tajuk ujub, pelajaran sifat mazmumah yang ketiga. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa akan datang di tajuk sifat mazmumah yang keempat. Jadi saya akhiri video kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.